Al-tafsir bil-ma'thur. Pengertiannya, penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dibuat menggunakan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dan riwayat para sahabat, atau dengan sesuatu yang dikatakan oleh tabi'in besar, kerana mereka menerima perkara tersebut daripada sahabat. Antara sumber-sumbernya ianya melalui Al-Quran dan Al-Quran, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sahabat, dan Al-Quran dan tabi'in. Melalui penafsiran pula ditafsirkan melalui tafsir Al-Quran dan Al-Quran, tafsir Al-Quran dan hadis, dan tafsir Al-Quran dan sahabat. Tafsir Al-Quran dan Al-Quran, sebaik-baik penafsiran hendaklah ditafsirkan melalui Al-Quran dengan Al-Quran, sebab perkara yang dijelaskan secara mujmal pada satu ayat diperincikan di tempat lain. Pentafsiran terhadap ayat-ayat yang ringkas, pentafsiran secara lebih jelas terhadap ayat yang berbentuk mujmal, pentafsiran dengan mengkhususkan ayat-ayat umum. Ibnu Katsir pernah berkata, sekiranya ada orang bertanya apakah jalan terbaik mentafsir, maka jawapannya ialah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, tafsir Al-Quran dan hadis. Pertama, hadis mentafsirkan ayat Al-Quran yang mujmal. Kedua, hadis mengkhususkan terhadap sesuatu ayat umum. Yang ketiga, hadis menentukan ikatan terhadap sesuatu ayat yang mutlak. Keempat pula, hadis yang menjelaskan kemusykilan yang terdapat pada Al-Quran. Dan kelima, hadis menguatkan kedudukan sesuatu hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang keenam, hadis menerangkan dengan lebih meluas apa yang dikemukakan dalam Al-Quran itu sendiri. Ketujuh, hadis menafsirkan perkataan-perkataan Al-Quran. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dan sahabat. Tafsir sahabat adalah antara tafsir yang patut diterima dan dijadikan pegangan kerana mereka menerima ilmu secara langsung dari Rasulullah SAW. Para sahabat menyaksikan wahyu, mengetahui asbab nuzul, dan memiliki kemampuan dan memahami Al-Quran. Daripada Ibnu Taymiyah. Antara perkembangan tafsir Abi Al-Ma'thur, perkembangannya secara lisan atau periwayatan, penulisannya bersama dengan hadis, jalur sanad terasing dari hadis itu sendiri, dan terakhir adalah pengguguran sanad. Manhaj tafsir Abdullah bin Ibnu Abbas. Antara cara-cara penafsiran beliau tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, jenis ini banyak digunakan oleh para ulama sebagaimana juga digunakan oleh para sahabat, termasuk Abdullah bin Abbas, kerana Al-Quran memang Allah turunkan sebagai penjelasan untuk segala sesuatu, termasuk penjelasan rinci hal-hal yang penting. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kulla syai'in faddalnahu tafdila. Artinya, dan segala sesuatu kami jelaskan dengan perinciannya. Al-Isra ayat ke-12. Bahkan Ibnu Taymiyah dan Al-Hafiz Ibnu Katsir menyatakan bahawa tafsir Al-Quran dengan Al-Quran merupakan cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri, kerana ayat Al-Quran ada yang turun secara umum di sesuatu surah, dan ia turun juga di surah yang lain dengan surah yang lebih terperinci. Sebahagian daripada ayat Al-Quran ada yang ringkas dan ada pula yang panjang. Sebahagian ayat yang ada yang umum, ada pula yang khusus. Ada yang terbuka iaitu mutlak, ada pula yang terikat, muqayyad. Sehinggalah sebahagian Al-Quran itu dapat ditafsirkan sebahagian yang lain. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah. Metod lain yang digunakan oleh Abdullah bin Abbas ialah menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW untuk menafsirkan sebahagian ayat. Salah satunya yang disebut dalam tafsirnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Abbas berkata, Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahawa seorang yang beriman, jika ia menyerahkan utusan kepada Allah dan kemudian kembali kepada Allah dan membaca lafaz istirja, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah tuliskan bagi mereka 3 kebaikan: selawat dari Allah, rahmat, dan penguatan di jalan kebenaran. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca istirja saat terkena musibah, Allah akan memudahkan musibahnya dan memperbaiki ujungnya.
dan menjadikan untuknya penerus yang saleh dan diredai. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan lisan orang Arab. Al-Quran turun dalam bahasa Arab dan sebahagian penafsiran berujung pada permasalahan bahasa. Ibnu Abbas adalah sosok yang senang membaca dan memiliki pemahaman yang baik di dalam bahasa Arab. Dalam hal ini, dalam sebuah riwayat Abdullah bin Abbas berkata syair adalah diwan, iaitu kantornya bangsa Arab. Maka jika ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Al-Quran, dari Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita seharusnya kembali kepada diwan, kantor mereka. Maka kita akan menemukan sebahagian informasi tentang hal tersebut. Menurut Ibnu Abbas lagi, tafsir jenis ini merupakan tafsir yang bisa digunakan, dan ini merupakan salah satu bentuk utama tafsir Al-Quran menurut Ibnu Abbas. Sebagaimana ia berkata, tafsir itu 4 bentuknya. Tafsir yang dipahami bangsa Arab dari perkataan mereka, tafsir yang tidak seorang pun beralasan bahawa ia tidak mengetahuinya, tafsir yang dipahami ulama melalui ilmu mereka, dan yang terakhir adalah tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Manhaj yang pertama oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'thur, iaitu beliau memulakan surah dengan menyebut nama dan bilangan ayatnya, kemudian Makki dan Madani yang mu'tamad, yang mana disandarkan kepada An-Nahas, Ibn Duris dan Abu Syekh. Kemudian beliau membahagikan surah itu kepada ayat-ayat yang tidak dinomborkan dan membahagikannya kepada beberapa bahagian. Beliau hanya menyebut ayat itu secara keseluruhannya. Sebagai contoh, ayat, 2 ayat, ayat-ayat, maknanya beliau menyebut sebegitu, dan dalam masa yang sama beliau mengabaikan tafsiran beberapa ayat. Manhaj yang kedua, beliau menyebut riwayat yang mana bercampur antara yang sahih dan juga dhaif, ada juga yang munkar maupun maudhu', kerana beliau tidak melakukan pengesahan, kritikan, pengimbangan terhadap tafsiran itu. Jadi akibatnya beliau juga memasukkan dalam kitab tafsir ini perkara-perkara ataupun riwayat yang banyak, riwayat yang ditolak, yang mengandungi tokok tambah dan juga berita-berita aneh yang sepatutnya beliau tinggalkan. Manhaj yang ketiga, beliau menisbahkan bacaannya kepada pembacanya dari kalangan sahabat atau kepada orang-orang yang meriwayatkannya tanpa melakukan pengesahan ataupun catatan. Kerana ini adalah bacaan beramai-ramai, ataupun bacaan ini adalah bacaan yang mutawatir, atau bacaan daripada Qura'us Sab'ah, atau ini adalah bacaan yang sahih, atau ini bacaan yang syaz ataupun yang menyeleweng. Beliau tidak menyatakan perkara-perkara ini. Manhaj yang keempat, beliau banyak memasukkan penyelewengan yang tidak berkaitan dengan tafsiran. Contohnya tentang ujian Nabi Ibrahim AS, ciri-ciri Hajarul Aswad, lokasinya dan pembawanya, dan ada menceritakan sedikit tentang ringkasan pemerintahan Nabi Isa AS. Dan ini semua adalah perkara yang berada di luar inti tafsiran. Manhaj yang kelima, iaitu pada akhir tafsir beliau menyebut apa yang dinyatakan dalam surah Al-Khulaq dan surah Al-Haf, yang mana ini boleh menyebabkan tanggapan bahawa surah-surah ini terdapat dalam Al-Quran, sedangkan ianya bukan daripada Al-Quran, tapi surah-surah ini berada dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab, dan apa yang disebutkan dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab ini tidaklah dikira dan juga tidak dinisbahkan sebagai tawatur oleh ijma' para sahabat. Dan manhaj yang terakhir, itu yang keenam, beliau mengakhiri ataupun menyimpulkan tafsir beliau selepas tajuk sebelumnya dan doa khatam Al-Quran dengan satu petikan yang panjang dari awal kitab Asbabun Nuzul karya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang berjudul Al-Ijab fi Bayanil Asbab. Dan beliau berbicara tentang kalimah berkenaan tafsir At-Tabari, Ibnul Munzir, Ibnu Hatim, Ibnu Abi Hatim, dan juga Amdun bin Hamid. Tafsir Birra'yi Al-Mahmud bermaksud tafsir Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran ataupun pendapat dan juga ijtihad.
Tafsir ini juga dinamakan dengan tafsir bil ma'kul atau tafsir al-aqli dan juga tafsir an-nazari. Tafsir bil ra'yi al-mahmud. Tafsir ini adalah berlandaskan ilmu pengetahuan yang mantap dalam bahasa Arab, kaedah perundangan dan asas-asas agama termasuk ilmu usul fiqh, ilmu hadis dan sebagainya. Ia juga tidak bertentangan dengan sumber yang sahih, akal yang sejahtera, ilmu yang pasti dan berusaha keras untuk mencari kebenaran, membersihkan diri daripada hawa nafsu serta sentiasa mengingati Allah dalam setiap apa yang diperkatakan. Baik, kedudukan tafsir bil ra'yi. Para ulama telah berselisih pendapat berkenaan hal ini. Satu golongan berpendapat tidak wajar mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat atau ijtihad. Bagi mereka, Al-Quran ini hanya perlu ditafsirkan dengan sumber yang ma'thur sahaja. Sementara ada golongan yang lain pula berpendapat harus mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat ataupun ijtihad. Ia tidak bermakna mengenepikan sumber-sumber yang terdahulu yang lebih baik dan sahih. Malah ini adalah pilihan yang terakhir setelah sumber-sumber asli tidak diperolehi. Pandangan yang rajih berkaitan tafsir Ra'yi al-Mahmud adalah harus dengan syarat. Bahkan menurut Dr. Salah Al-Khalidi, ianya menjadi wajib bagi mereka yang memiliki dan keperluan yang membantunya untuk memilih pandangan yang betul dan memiliki persediaan ilmu-ilmu untuk mentafsir Al-Quran. Ini dipetik dari kitab Ta'rif Darisin bi Manahij Al-Mufassirin. Syarat-syarat tafsir bil Ra'yi al-Mahmud. Syarat-syarat dan adab-adab yang wajib dipenuhi dan diikuti oleh sesiapa yang ingin mentafsir Al-Quran secara akal. Antara syaratnya adalah yang pertama, perlulah memiliki sifat penting dan memiliki adab-adab bagi seorang pentafsir. Yang kedua, memiliki ilmu-ilmu asas untuk memahami dalam mentafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, perlulah menjauhi kesalahan-kesalahan yang disebut oleh ulama semasa mentafsirkan Al-Quran. Yang keempat, tidak menundukkan Al-Quran kepada pemikiran. Yang kelima, menjauhi hawa nafsu semasa mentafsir Al-Quran. Yang keenam, tafsiran tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang ketujuh, tafsiran tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang kelapan, tafsiran tidak bertentangan dengan penggunaan bahasa Arab yang fasih. Yang kesembilan, tidak terkesan dengan pemikiran dan pegangan yang menyeleweng dan sesat. Dan yang terakhir iaitu yang kesepuluh, tidak mengatakan bahawa tafsiran yang diberikan oleh pentafsir sebagai maksud ayat atau maksud ayat yang sebenarnya. Sebaliknya mengatakan ini yang saya faham, ini yang ditunjukkan Allah kepada saya dan pandangan orang lain mungkin lebih baik. Ini juga dipetik dari kata Dr. Salah Al-Khalidi dalam kitab tafsir, dalam kitab Manahij Mufassirin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Aufa bin Rosli, nombor metrik 061576. InsyaAllah kita ke bahagian Manhaj Tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Serba sedikit tentang biodata beliau. Namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husin bin Ali. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 544 Hijrah dan beliau meninggal dunia di Herat bersama Sultan Khwarizmi Shah pada hari Isnin, iaitu pada hari pertama Aidilfitri tahun 606 Hijrah, dan beliau hidup selama 63 tahun. Dan di antara manhaj bagi Fakhruddin ini adalah Al-Quran adalah asal mula segala ilmu, mengurangkan tajuk-tajuk athariyah dan meluaskan kepada perbahasan aqliyah, penjelasan tentang keindahan sistem Al-Quran, berhujjah dan menolak ke atas golongan-golongan firqah yang berbeza, dan yang terakhir mengalihkan topik perbincangan dan membuahkan masalah-masalah dan memperbanyakkan masalah tersebut. Di antara kitab termasyhur bagi karangan beliau adalah Tafsirul Kabir, Al-Mahsul fil Usul Fiqh, Asasul Taqdis fi Ilmil Kalam, Syarhu Asma'ullahul Husna, I'tiqadat Firqul Muslimin wal Musyrikin, Nihayatul Ijaz fi Dirayatul I'jaz, dan Manaqib Al-Imam Al-Syafi'i.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Salihin bin Mazli Fairuz, nombor matrik 059257, akan menerangkan kepada semua berkenaan dengan metod tafsir pada era moden. Di sini ada 6 metod yang diterangkan. Yang pertama adalah al-ittijahul athari, iaitu metod periwayatan. Jadi kalau kita tengok di sini, mereka akan memfokuskan metod ini kepada periwayatan, sama ada riwayat tersebut mutawatir ataupun tidak. Okey, kat sini tafsir akan menggunakan Al-Quran dengan Al-Quran, ataupun Al-Quran dengan sunnah, ataupun Al-Quran dengan perkataan sahabat ataupun tabi'in. Yang kedua adalah al-ittijahul aqli. Mereka akan menggunakan akal dalam mentafsirkan Al-Quran secara meluaslah. Kalau kita tengok di sini, mereka akan menggunakan teori akal, ataupun mereka akan mengemukakan pendapat yang baik dalam mentafsirkan ayat Al-Quran itu. Yang ketiga adalah al-ittijahul ilmi. Di sini mereka akan menggunakan metod saintifik. Orang yang menggunakan metod ini akan mengemukakanlah kaedah-kaedah saintifik, mereka akan mengemukakan teori-teori saintifik. So kalau kita tengok di sini, mereka akan mentafsirkan Al-Quran dan keputusan akan diambil berdasarkan kepada analisis yang dijalankan oleh sains ataupun teori-teori yang telah dijalankan oleh sains. Mereka akan mengemukakan bukti-bukti yang jelas daripada sains. Yang keempat adalah al-ittijahul ijtima'i. Di sini akan memfokuskan kepada keadaan ataupun penderitaan masyarakat ataupun penderitaan muslimin orang Islam kita. Jadi mereka akan cuba untuk mewujudkan satu pembaharuan dalam masyarakat berdasarkan kepada asas Al-Quran. Mereka akan mengubat penyakit ataupun muskilah ataupun masalah-masalah yang berbeza dalam kalangan masyarakat. Mereka akan cuba untuk mewujudkan satu norma baru dalam masyarakat supaya masyarakat lebih maju berdasarkan kepada tafsir tersebut. Yang kelima adalah al-ittijahul bayani. Di sini mereka akan mentafsirkan Al-Quran dengan ilmu bahasa Al-Quran, balaghah ataupun nahwu ataupun menggunakan saraf ataupun sebagainya lah, ilmu-ilmu bahasa. Yang keenam, yang terakhir adalah al-ittijahul da'wil haraki. Mereka akan menggunakan metod gerakan dakwah. Jadi di sini kita dapat faham ia akan dilakukan berdasarkan kepada gerakan dakwah. Jadi apa yang aspek yang dilibatkan dalam ni adalah tarbiyah, pendidikan. Yang kedua adalah tazkiyah, penyucian hati. Yang keempat adalah al-jihad, kepada jihad lah, mujahadah, kepada kesungguhan, da'watul muslimin lil harakah bil Quran. Mereka akan berdakwah kepada orang Islam itu menggunakan Al-Quran, mujahadah kafirin ala asasihi. Mereka akan memerangi orang kafir daripada segi benda-benda kecil ini. Dan yang terakhir, mereka akan mewujudkan satu pelajaran dakwah atau berjihad kepada orang Islam itu sendiri berdasarkan tafsir mereka. Jadi setakat itu saja dari saya serahkan kepada rakan saya, insya-Allah. Seterusnya kita ke bahagian yang terakhir, iaitu manhaj tafsir Wahbah Zuhaili. Serba sedikit tentang beliau. Beliau dilahirkan di kota Dir Atiyah, iaitu berdekatan Damsyik di Syria pada tahun 1932 Masihi bersamaan 1352 Hijrah. Beliau bekerja sebagai guru di Universiti Damsyik dan universiti lain seperti Universiti Al-Ain di Emirat Arab Bersatu selama lebih daripada 30 tahun. Beliau juga menerbitkan lebih daripada 30 buah buku termasuk buku ensiklopedia. Dan beliau meninggal pada 8 Ogos 2015 bersamaan ketika beliau umur 73 tahun. Dan, di antara manhaj Wahbah Zuhaili adalah membahagikan ayat-ayat Al-Quran kepada topik-topik dengan tajuk yang jelas, penjelasan tentang apa yang terkandung dalam setiap surah secara umum, penjelasan mengikut gaya bahasa, menunjukkan sebab turun ayat yang sahih sahaja, tafsir dan penjelasannya, mengeluarkan istinbat hukum daripada ayat, dan yang terakhir perbahasan balaghah. Di antara kitab termasyhur yang dikarang oleh beliau, Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu fi 8 mujalladat, Usul Fiqh Islami fi mujalladain, Al-Mustafa min Ahadis Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir Tahqiq Tuhfatul Fuqaha Lisarqani bil Istiraq. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.